Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembelajaran pada hari ini ialah berkenaan tokoh iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah nama yang tidak asing lagi di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Beliau merupakan salah seorang daripada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan Ummul Mukminin yang bermaksud ibu orang beriman. Mula-mula kita lihat standard pembelajaran. Jadi para pelajar boleh lihat dan baca sendiri ya. Untuk pengetahuan para pelajar semua, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin yang bermaksud ibu orang beriman. Ini kerana beliau seorang tokoh wanita yang agung iaitu menjadi rujukan umat Islam sepanjang hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah selepas kewafatan baginda. Seterusnya kita lihat biodata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, nama sebenar beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau telah dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul. Beliau juga merupakan puteri kepada khalifah pertama umat Islam dan telah memeluk Islam ketika masih kecil. Kedua, Aisyah radhiyallahu anha berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taim. Ini kerana bapa beliau Abu Bakar As-Siddiq berketurunan Bani Taim dan ibunya pula Ummu Ruman berketurunan Bani Kinanah. Kedua ibu bapa Aisyah adalah dari suku bangsa Arab yang disebut Quraisy. Seterusnya yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan gelaran As-Siddiqah. As-Siddiqah ialah perkataan Arab yang bermaksud perempuan yang berkata benar. Selain As-Siddiqah, Aisyah juga digelar Al-Humairah yang bermaksud putih kemerahan. Ini kerana beliau adalah seorang wanita berparas cantik berkulit putih kemerah-merahan. Keempat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah dilamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkahwin dengan baginda 3 tahun sebelum baginda berhijrah. Perkahwinan ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Rasulullah telah bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Malaikat datang kepadanya membawa gambar Aisyah di dalam balutan sehelai sutera. Ini berdasarkan hadis sahih Muslim. Namun, sejak akhir-akhir ini terdapat perbahasan berkaitan umur Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Rasulullah. Namun majoriti pendapat para ulama lebih cenderung mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah berkahwin ketika berumur 6 atau 7 tahun dan beliau telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 9 tahun. Ini berdasarkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Sayyidatina Aisyah wafat pada malam 17 Ramadan tahun 58 Hijrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menjadi imam solat jenazah dan jenazah beliau telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Ini kerana beliau pernah berpesan, "Jangan kuburkan saya bersama mereka iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tetapi kuburkan saya di Baqi' kerana saya tidak layak untuk mendapat penghormatan itu." Seterusnya, kita lihat sifat peribadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, seorang wanita pemurah dan lembut hati. Sayyidatina Aisyah sangat dermawan. Beliau suka bersedekah apa sahaja yang ada pada tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 anaknya. Sedangkan itu sahaja makanan yang beliau ada. Kedua, selain cantik dan baik budi pekerti, Sayyidatina Aisyah juga dikenali sebagai seorang wanita cerdas, berpengetahuan tinggi, bijak berhujah dan mencukir kebenaran. Beliau juga seorang yang cepat memahami maksud-maksud hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan semula oleh beliau dengan tepat.
Seterusnya yang ketiga adalah sifat sabar dan tabah yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dibuktikan melalui satu peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa dusta, iaitu hadisul ifk. Dalam peristiwa ini, beliau dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami selepas berlakunya perang Bani Al-Mustalik. Namun, dalam menghadapi situasi ini, beliau banyak bersabar dan hanya berdoa kepada Allah untuk diberi pertolongan. Akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 11 daripada surah An-Nur untuk membebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat kaum munafik. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Seterusnya para pelajar, kita lihat pula sumbangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, meriwayat tidak kurang 2210 hadis. Ini kerana beliau adalah orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerap menyaksikan proses turunnya wahyu. Maka tidak hairanlah ada pendapat mengatakan beliau digelar al-mukatsirin, iaitu orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kedua, sebagai tempat rujukan. Sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kelebihan berbanding orang lain kerana beliau mempelajari adab, akhlak serta ilmu secara terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, keluasan ilmu dan kecemerlangannya membuatkan Aisyah menjadi salah seorang tokoh yang menjadi rujukan kaum muslimin, terutama golongan wanita bagi merungkai persoalan dan hukum hakam agama. Selain berakhlak mulia, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal kerana mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang fiqh, pemahaman agama, faraid, pembagian harta, tafsir dan hadis. Ketinggian ilmu yang dimiliki oleh beliau pernah dinyatakan oleh Urwah bin Az-Zubair yang menyatakan tiada seorang yang lebih alim tentang halal dan haram, ilmu syair dan perubatan melainkan Aisyah Ummul Mukminin. Baiklah para pelajar, sebagai iktibar kisah hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang diceburi. Dua, kita hendaklah bersabar, berdoa dan bertawakal sekiranya menghadapi sebarang kesusahan. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa bantu-membantu dan bersedekah untuk memastikan keharmonian dalam masyarakat. Sebagai rumusannya daripada topik ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah membuktikan bahawa wanita mampu menguasai bidang keilmuan, mengatasi kaum lelaki serta mampu menjadi pendidik kepada para ilmuwan dan pakar-pakar berbagai bidang. Kehidupan beliau juga menjadi bukti kemampuan wanita dalam mempengaruhi pandangan masyarakat, baik lelaki maupun perempuan, serta membekalkan inspirasi dan kepimpinan yang mantap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah nama diberi, putri Abu Bakar yang disanjungi. Beliaulah isteri Rasulullah, serikan di ilmu. Keturunan bangsawan Quraisy, berasal dari suku Bani Taif. Gelaranmu As-Siddiqah dan Al-Humairah. Aisyah, engkau seorang yang cerdas dan pintar. Engkau seorang yang sabar dan tabah, seorang pemurah. Engkaulah seorang yang sangat lembut hatinya. Aisyah, kau tabah semasa peristiwa hadisul ifk, sehingga diturunkan ayat suci Al-Quran membela dirimu dari fitnah munafik. Nabi sayang, Nabi rindu, Nabi cintamu.
Aisyah binti Abu Bakar, bangsawan Quraisy Bani Taib, diberi gelaran Siddiqah, kawin dengan Rasul pada bulan Syawal. Didikan daripada ayahanda dan juga suaminya Muhammad, sering mengikut majlis ilmu bersama Rasulullah. Aisyah sentiasa menimba ilmu yang disukai termasuk Al-Quran, hadis, syair bahasa Arab, juga ilmu untuk perubatan. Aisyah berserah pada Allah bila fitnah kaum munafik. Akhirnya turun ayat Quran, hapuskan fitnah Aisyah. Aisyah seorang yang pemurah,